jam 8 malam. Singapura antara yang pertama di dunia meluluskan ubat antivirus Remdesivir bagi rawatan COVID-19. Usaha pendigitalan perniagaan agak berjaya dengan menerima 20,000 penyertaan. Malaysia hari ini memasuki fasa pemulihan dengan hampir semua kegiatan sosial, ekonomi dan agama dibenarkan bermula. Salam sejahtera. Singapura menjadi antara yang pertama di dunia meluluskan ubat antivirus Remdesivir bagi rawatan COVID-19. Ini selepas penguasa sains kesihatan HSA mempercepat proses kelulusannya memandangkan keperluan mendadak sektor jagaan kesihatan tempatan semasa pandemik COVID-19 sekarang. Menurut syarikat Gilead Sciences, HSA memberikan kelulusan bersyarat bagi ubat Remdesivir untuk merawat para pesakit COVID-19 di sini. Ini bermakna pihaknya perlu mengemukakan data dari kajian-kajian klinikal yang sedang dijalankan ke atas ubat Remdesivir. HSA menyatakan ubat itu adalah untuk para pesakit dewasa COVID-19 dengan paras oksigen yang rendah atau bergantung kepada alat pernafasan. Sebelum ini, akses kepada Remdesivir hanyalah untuk mereka yang terlibat dalam ujian-ujian klinikal. Sementara itu, Singapura juga bakal memulakan ujian klinikal ke atas manusia minggu depan bagi sejenis antibodi bagi rawatan COVID-19. Fasa pertama ujian tersebut selama 6 minggu akan melibatkan lebih 23 sukarelawan berumur antara 21 hingga 55 tahun. Ujian terapi yang dihasilkan syarikat bioteknologi Taiken itu adalah hasil kerjasama dengan beberapa agensi pemerintah. Bergantung kepada hasil ujian fasa pertama, fasa seterusnya akan melibatkan proses menyuntik antibodi ke dalam tubuh para pesakit COVID-19. Menurut Taiken, antibodi yang sama juga berpotensi digunakan untuk mengekang jangkitan COVID-19. Ujian klinikal itu lazimnya mengambil masa 2 hingga 3 tahun. Tetapi kadar respon segera dan hasil kajiannya telah membantu mempercepatkan proses ujian kepada 4 bulan saja. Para pesakit yang telah pulih daripada COVID-19 seharusnya menjalankan senaman ringan. Menurut pakar-pakar perubatan, ini untuk memastikan tidak berlaku pembekuan saluran darah, satu keadaan yang ada kaitan dengan virus tersebut. Minggu lalu, seorang warga Cina 41 tahun meninggal dunia selepas pulih dari COVID-19 akibat pembekuan saluran darah. Mangsa ditemui tidak bergerak di dalam kabin sebuah kapal persiaran di mana beliau ditempatkan selepas dibenarkan keluar hospital. Pihak koroner mengesahkan kematiannya akibat pembekuan darah dalam paru-paru selepas dijangkiti COVID-19. MUH telah menasihati para doktor tempatan agar berjaga-jaga terhadap tanda-tanda masalah jantung di kalangan para pesakit COVID-19 sejak 20 Mei lalu. Para pekerja asing yang dijangkiti COVID-19 dan sedang menetap di dormitori kini boleh mendapatkan khidmat perubatan sepanjang masa dengan hanya menggunakan ciri sembang kecerdasan buatan AI WhatsApp. Diberi nama SG Dombot, aplikasi itu dilaksanakan di kesemua 6 dormitori diuruskan NUHS. Para pesakit COVID-19 kini boleh mengirimkan mesej melalui WhatsApp dan aplikasi itu akan membimbing mereka dari peringkat pendaftaran. Mereka juga diberikan notifikasi untuk melaporkan tanda-tanda penting dan sistem itu akan memaklumkan jika ada sebarang keganjilan dikesan. Lebih 1,000 pesakit sudah menggunakan teknologi itu dan lebih 30 sudah dirujuk untuk mendapatkan rawatan perubatan lebih teliti.
Usaha pendigitalan perniagaan agak berjaya dengan sekitar 20,000 peserta sudah mendaftarkan diri bagi program SME Go Digital anjuran Penguasa Pembangunan Infokom Media IMDA. Dalam wawancara dengan CNA 938, Menteri Perhubungan dan Penerangan S. Iswaran berkata, pendigitalan akan menentukan jika perniagaan dapat bertahan dan terus maju serta memberi manfaat kepada kehidupan dan mata pencarian rakyat Singapura. Walaupun perniagaan pada masa ini mungkin mengutamakan pendekatan mereka, Encik Iswaran berpendapat perniagaan juga perlu memikirkan tentang prospek perniagaan mereka pada masa depan dan mendekapi usaha pendigitalan akan menjadi pengupaya utama bagaimana perniagaan dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran sekarang. Perniagaan boleh mengamalkan huraian digital dalam pemasaran, pembayaran dan juga dalam aspek pengurusan sumber manusia serta inventori. Encik Iswaran juga menyentuh bagaimana golongan tua mengalu-alukan perjalanan mereka ke arah pendigitalan dan bagaimana usia bukanlah satu penghalang untuk warga tua celik IT tetapi lebih kepada sikap mereka. But having said that, I respect the fact that some will have concerns and inhibitions. We will work with them. We are fully committed to this, and that's why we're investing the kind of resources. Lantaran itu, Encik Iswaran menambah bahawa sifat keihsanan adalah ciri penting yang diperlukan dalam para duta digital. Mereka akan dikerahkan untuk membantu golongan tua serta penjajah melaksanakan huraian digital. Mereka juga perlu berkomunikasi dan memahami golongan berkenaan kerana golongan itu merupakan kumpulan yang pelbagai. Presiden Halimah Yacob menggesa agar pekerjaan untuk golongan kurang upaya dicipta di peringkat nasional dan bukan hanya menerusi badan-badan kebajikan dan agensi khidmat sosial. Menulis di laman Facebook, Puan Halimah berkata ia adalah satu bidang yang diharapkan dapat disemak oleh Majlis Pekerjaan Kebangsaan. Ini adalah kali pertama sebuah majlis ditugaskan untuk mengkaji peluang pekerjaan di peringkat nasional. Puan Halimah berkata, golongan kurang upaya akan meraih lebih banyak manfaat jika mereka disertakan dalam usaha penciptaan dan penempatan pekerjaan di aliran utama dan bukan secara berasingan. Maka itu katanya, cabaran Presiden tahun ini akan tertumpu kepada usaha memperkasa golongan kurang upaya. Puan Halimah turut menggalak lebih ramai majikan supaya menandatangani ikrar mengupaya pekerjaan yang memberi isyarat komitmen untuk melakukan lebih dalam melatih dan menggajikan golongan tersebut. Singapura katanya berjaya mencegah pemberhentian kerja secara meluas kerana langkah-langkah sokongan yang dilaksanakan. Meskipun COVID-19 menyebabkan gangguan besar dan keadaan tidak menentu, namun Puan Halimah berkata ia juga menimbulkan peluang untuk menyemak keutamaan nasional. Singapura melaporkan 451 kes baru COVID-19 hari ini, membawa jumlah keseluruhan kepada hampir 39,000 kes. Dalam laporan awalnya, Kementerian Kesihatan mengatakan kebanyakan kes jangkitan baru itu adalah para pemegang permit kerja yang menginap di dormitori. Terdapat 7 kes jangkitan dalam masyarakat. 3 adalah rakyat Singapura atau penduduk tetap dan 4 merupakan pemegang pas kerja. MOH akan memberi lebih banyak maklumat mengenai kes-kes baru itu malam ini. Sehingga semalam, 25,877 pesakit sudah sembuh sepenuhnya.